Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima daripada Mahkamah Tinggi Malaysia yang telah pun menolak dan telah mengesahkan bahawa Bersatu gagal mengosongkan empat kerusi parlimen di Sabah. Ini satu perkara yang memang agak menyedihkan untuk parti Bersatu kerana dijangkakan kononnya empat kerusi parlimen Sabah itu akan berjaya diperoleh semula oleh parti Bersatu. Ini rentetan daripada tindakan mereka menyokong GRS. GRS, GPS. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ini Bersatu gagal mengusungkan kerusi empat parlimen di Sabah. Hari ini disahkan Bersatu gagal dalam cabaran untuk mengusungkan empat kerusi parlimen di Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Hakim Amarjit Singh memutuskan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Ini berdasarkan hanya satu sebab, iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan duluan sebelum ini menyatakan mahkamah tidak mempunyai kuasa bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan speaker keputusan mengenai kerusi parlimen, katanya. Amarjit menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosiding Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Amarjit juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat, Azhar Azizan Harun, Harun, mewakili Bersatu. Jabatan Peguam Negara AGC bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan ahli Parlimen Sabah iaitu Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yasin Ranau dan Matbali Musa Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 ahli Parlimen Sabah berkenaan. 2 pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarik 16 Januari yang menyatakan 4 ahli parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kerusi parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Bersatu. Bersatu juga memohon pengisytiharan bahawa 4 ahli parlimen itu telah tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kerusi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Pesuruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 sehari selepas perintah itu. Pada pilihan raya umum ke-15, 4 ahli parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS, termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun, GRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas, pengerusi GRS Haji Jinor mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 ahli parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian pada 19 Disember semasa sidang parlimen pertama selepas PRU 15,
Empat ahli parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Bersatu menegaskan bahawa Setiausaha Agungnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada 4 ahli parlimen itu pada 21 Disember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya, kerusi parlimen kosong mengikut perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dr. Mahathir tak buat apa-apa. Kekang rasuah dalam UMNO, kata pemimpin pemuda. Apa pendapat Anda? Dan pastinya isu kali ini paling panas sekali. Wan Hassan berkata, bekas Perdana Menteri yaitu Tun Mahathir Mohamad sebenarnya mempunyai kuasa dan tanggung jawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Seorang pemimpin UMNO menuduh Dr. Mahathir Mohamad sebagai hipokrit kerana tidak menerima tanggung jawab atas budaya rasuah parti itu, dengan mendakwanya tidak melakukan apa-apa bagi menangani masalah berkenaan. Pengerusi Tetap Pemuda UMNO, Wan Hassan berkata, selaku Presiden UMNO ketika itu, Mahathir mempunyai kuasa dan tanggung jawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Beliau yang mengawal segala-galanya dan boleh menghentikan sebarang salah laku, kata beliau. Anda, Mahathir, adalah ketua kerajaan dan parti. Anda mempunyai kata putus dalam semua perkara. Jadi, jika wujud rasuah dalam UMNO, Anda sebagai Perdana Menteri dan Presiden parti sepatutnya mengambil tindakan, katanya kepada FMT. Mahathir menjadi Presiden UMNO kira-kira 22 tahun, dari tahun 1981 sehingga persaraannya pada tahun 2003. Serentak tempoh beliau menjadi Perdana Menteri untuk kali pertama. Dalam siri audio siar keluar sekejap sebelum ini, Mahathir berkata bukan kerja beliau untuk mengarahkan pihak berkuasa menangani masalah rasuah dalam UMNO pada tahun 1990-an. Katanya, pihak berkuasa tidak sepatutnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewengan. Beliau berkata, walaupun sedia mengambil tanggung jawab terhadap isu yang timbul ketika menjadi Presiden UMNO, beliau tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah parti. Tetapi Wan berkata, Presiden parti perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sebarang rasuah yang berlaku di bawah kepimpinannya. Beliau wajar dipersalahkan. Beliau pemimpin kita. Beliau membenarkannya berlaku dan tidak berbuat apa-apa, kata beliau lagi. Beliau membuat bandingan dengan tempo Najib Razak menjadi Presiden UMNO, di mana bekas ahli parlimen pekan itu mengambil langkah bagi mengurangkan pengaruh politik wang dalam UMNO dan menambah jumlah perwakilan yang layak menghadiri serta mengundi dalam Perhimpunan Agung Tahunan Parti. Ketika Najib mengambil alih parti daripada Abdullah Ahmad Badawi, beliau tahu politik wang berleluasa, jadi beliau mengambil tindakan. Beliau tahu mempunyai jumlah perwakilan kecil akan membawa kepada rasuah. Orang boleh membeli undi ketika pemilihan parti. Oleh itu, beliau menambah jumlah perwakilan kerana bagi memastikan kos membeli undi adalah tinggi, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan paling panas sekali untuk malam ini. Dr. Mahathir tak buat apa-apa kekang rasuah dalam UMNO, kata pemimpin pemuda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan paling besar hari ini, ahli parlimen PAS pula sokong Anwar. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ada orang kata, orang yang akan mengundi atau akan menyokong Anwar Ibrahim yang kelima atau keenam atau ketujuh atau ke-20 datangnya daripada parti PAS. Benarkah dakwaan ini? Yang menjadi persoalan kita, bila dan siapa ahli parlimen PAS yang akan sokong Anwar Ibrahim ini? Jangan kata mustahil, jangan kata tak bolehlah, jangan kata tak mungkinlah. Karena dalam dunia politik, semuanya boleh berlaku. Ditambah lagi, seperti Anda tahu, Perikatan Nasional masih lagi degil untuk membuat rundingan dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan ahli parlimen. Jadi, yang terlibat semua ahli parlimen dalam Perikatan Nasional, termasuk parti PAS. Jadi, adakah mereka dapat bertahan 4 tahun lagi tanpa apa-apa peruntukan kalau mereka masih lagi angkuh dan sombong, tidak membuat perundingan dengan kerajaan? Selepas 4 ahli parlimen bersatu bertindak menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini tiba pula giliran wakil rakyat PAS berbuat demikian. Menurut kabar angin yang kencang kedengaran, ahli parlimen tersebut dilihat kerap memasuki bilik ahli parlimen blok kerajaan ketika sidang Dewan Rakyat. Siapa ahli parlimen yang dikatakan sebagai kerap memasuki bilik ahli parlimen blok kerajaan ini? Yang pastinya kabar angin ini menyatakan daripada PAS. Jika beliau mengisytiharkan sokongannya, maka beliau akan menjadi ahli parlimen PAS yang pertama yang berbuat demikian dan yang kelima yang menyatakan sokongannya. Menjadi persoalan kita ialah, adakah PAS akan memecat ahli parlimen ini? PAS dan Bersatu merupakan parti komponen Perikatan Nasional. 4 ahli Bersatu telah pun menyokong Anwar, iaitu Zahari Kecil dari Parlimen Jeli, Azizi Abu Naim, Gomusang, Datu Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, Datu Dr. Suhaili, Labuan. Kaedah yang digunakannya tidak ada berbeza dengan 4 ahli Bersatu tersebut. Cuma ada satu persoalan yang membezakan PAS dan Bersatu. Adakah PAS akan memecat ahlinya dan menyebabkan berlakunya satu pilihan raya kecil? Saya pikir kalau PAS memecat ahlinya, mungkin bukan berlaku pilihan raya kecil. Kerana dalam Akta Undang-Undang Anti Lompat Parti, kalau beliau dipecat, maknanya beliau tidak lompat parti. Dan beliau hanya terpaksa mencari parti baru. Dia bebas memilih parti baru. Jadi, ini mungkin akan menyebabkan Anwar Ibrahim benar-benar mendapat satu ahli parlimen baru. Bukan sekadar sokongan yang diperoleh, tetapi masuk dalam parti komponen dalam Pakatan Harapan. Mungkin itu boleh berlaku. Bagaimanapun, persoalan besar ialah, adakah PAS akan memecat ahlinya dan menyebabkan berlakunya satu pilihan raya kecil? Dan siapa ahli parlimen PAS yang pertama yang akan menyokong Anwar Ibrahim ini? Anda akan ketahuinya esok, lusa, dan mungkin tulat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.